go to your Visual Dashboard and then relocate your source data. And then based on that, you browse accordingly. So in this example, I'm going to use the cholera as the main example, as I mentioned last week. And then we already processed the data. And then before this, I already explained about the frequency. Okay, perhaps you can also utilize the frequency data analysis over here. For example, just to see the illness or not illness. So the illness is actually giving you some insight overview. How many percentage of the people already become ill, okay, during this outbreak lah. So ini contoh apa yang dipanggil sebagai prevalence. Apa dia? Prevalence, how many positive cases over the total number of the population. So kita ada 50% lah daripada orang ni mendapat apa yang dipanggil sebagai ill. Kemudian if you segregate the data based on a certain group, for example in this case you try to find differences in terms of the gender factor. Gender factor is what? Okay, Q3. So you can also observe an output over here. And then as I mentioned to you before, you can just save as your output here using a canvas. You go over here, you can see a double diskette and then go and save as over there. Okay, kalau anda dah save as sebelum ni, anda just save it accordingly lah. Just buka balik canvas tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian update lah accordingly apa juga report yang anda nak maksudkan. Okay, so dalam case ni saya just buka balik lah canvas saya untuk mengelakkan confusion. So this is my canvas that already being loaded. So dalam canvas saya ni saya dah buat dah seperti mana saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni. Saya ada buat satu cross tabulation. Saya ada buat satu element frequency and also male and female. So the objective of this particular exercise is to make sure that you know how to use EpiInfo. Okay, after you know already how to create the form, you have to know how to enter the data via manually or electronically via the server. That one is upon the hidayah from Allah SWT lah. Okay, if you are much more understandable, then you can go further. And then the most important part is actually analyze the data. In this particular data analysis, you have to understand how to interpret, especially on the cross tabulation table over here, 2x2 table using a chi-square and also odd ratio. And then I also conduct a big cross tabulation over here. So the big cross tabulation is actually measuring the focus concept with regard to the numbers of the food that already being inhaled, that already being ingest by the person ataupun patient. Kemudian you can also develop a certain data analysis. For example, apa tadi? Kita panggil sebagai epic curve. As I mentioned to you before, do you know already how to create an epic curve? Dah tengok dah video YouTube saya? Belum tengok lagi? Ada satu video dalam YouTube, saya dah bagi tahu macam mana cara nak membuat epidemiological curve menggunakan Microsoft Excel. Anda tak tengok lagi Dah tengok ke, belum tengok ke, tak tahu pula nak kena tengok. Belum. Belum tengok sekarang. Boleh juga kita buat menggunakan EpiInfo. Tapi dia punya cara dia perlu technical sikit lah, kerana kita akan menggunakan aspek masa. So saya skip lah part tu. Alright, so yang ini kalau anda tengok di bawah add analysis gadget ni, selain daripada frekuensi, kita juga ada yang dipanggil sebagai word clouds. Cuba pergi kat word clouds. Yang ni saya tak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Sebenarnya saya nak kena tunjuk lah. Word clouds ni adalah dipanggil sebagai word analytics. Word analytics ni dalam bahasa lain adalah macam persepsi lah. Contohnya kan, pegawai di lapangan tanya orang kan, apa pandangan anda terhadap air? So dia orang pun cakap lah, berbau. Seorang lagi cakap, macam berwarna kencing, berwarna kuning, something like that lah. So kita akan tengok apakah nama-nama yang keluar dalam ayat itu. Dekat sini tak silap saya mungkin ada, mungkin tak ada soalan yang berkaitan. So dia akan menghasilkan apa yang dipanggil sebagai word clouds. Faham tak word clouds ni apa? Tak faham word clouds. Okay, saya tunjukkan contoh lah word clouds. Okay, word clouds ni contohnya adalah seperti ini. Saya terpaksa guna dua komputer kerana komputer ni internet dia tak berapa cerdik sikit. Tapi saya pause dululah. Okay, word clouds ni untuk kalau tak ada soalan yang berkaitan dengan benda tu, dia takkan ada lah. Sekejap saya try buka. Kod ada kan. Contoh soalan yang diisikan tempat kosong. Biasanya word clouds ni kita boleh tengok daripada soalan yang diisi pada tempat kosong.
Okay, kalau tengok dekat sini, kita ada name, illness, treatment given before reporting, duration. Okay, sign and presentation at health units. Okay, other specific. Okay, yang ini kita mungkin boleh tengok kejap lagi word clouds dia. Kita pergi kat properties, kita tengok Q18 sign ingat Q18 sign. Q18 sign. Okay, risk factor tak ada. Risk factor 2, ada tak yang boleh ditulis oleh IK? Okay, in your opinion, how does one get cholera? Okay, ini mungkin soalan pasal knowledge. Tadi Q18.sign, yang ini adalah Q65 how. So, kita boleh carilah. Yang pertama, Q18.sign tadi, anda boleh pergi Q18 sign. Anda boleh tekan OK. So, anda akan nampaklah. So, kebanyakannya nil. Nil maknanya kebanyakannya tak adalah, not available. Because the question over here is asking about the illness. And then the doctor specify here, especially on the treatment given. Ada tak treatment given yang lain, tak ada apa-apa lah. Okay. Kemudian kita tengok pula yang kedua. Yang kedua tadi apa? Word clouds yang kedua adalah dipanggil sebagai, apa tadi? 60 apa? 65 65.how ni. Alright, Q65 how. So ini bertanyakan mengenai how it's get contaminated. So majority of them are thinking like it's from the eating, drinking, food, unboiled, cold, dirty, water. So this is when the word is bigger, that means it is being highlighted accordingly. Ini antara pandangan mereka lah. So anda boleh nampaklah kat sini. Sepatutnya dia kena faham bahawa kolera ini datangnya daripada makanan, daripada air, daripada tindakan mengambil air-air kotor. So kalau kita tengok mana yang tinggi jawapan dia, maka kita perlu ubah kalau dia melibatkan pemahaman peserta lah. Macam ni eating kan. So kita boleh tengok eating yang macam mana yang dimaksudkan dengan eating tu adalah eating contaminated foods or eating food that is already been contaminated with the cholera bacteria. Itu contoh benda-benda yang kita nak investigate dalam word clouds. Faham tak ni? Alright, very good. So jangan lupa untuk tekan save dalam canvas anda. So macam saya ni, saya dah buat je, saya save dalam canvas, saya save dalam canvas. Okey, kemudian kita boleh pergi lagi at analysis gadget. Kita boleh pergi kepada combine frequency. Okey, combine frequency ni contohnya anda nak melihat frekuensi lah. Okey, yang ini saya skip lah. Kalau anda nak tengok, anda boleh try. Combine frequency is just combining a few frequency. Saya tunjuk mana-mana yang penting lah. 2x2 table. Okey, mean. Okey, kita mungkin boleh tengok mean lah. So, mean yang ada dekat sini adalah dalam bentuk data numerik. So, anda kena check dulu. Data numerik dia adalah soalan mana? Contoh age kan? Age dia data numerik. So, kita boleh right click, pergi kat properties untuk tengok. Nama dia Q2H. So, carilah mean for age Q2. Q apa? Q2. Mana Q2? Atas, mana? Tak ada pun. Okay, Q2H. Alright. So, kita boleh pergilah kat sini. Kita boleh nampak age. Majority of our respondent around 26 years old. Dan kita pun boleh buat filtration or weightage or cross tabulate by what. Contohnya kita tengok pula by gender. Kita boleh lihat, is there any, tengok bila anda buat by gender, automatically dia akan run apa yang dipanggil sebagai inferential statistic test. So dalam inferential statistic test ni anda boleh nampak, dia ada mean female lebih kurang 25 tahun, mean male adalah lebih kurang 28 tahun. Betul Boleh tak? Boleh follow ke tak boleh follow? Ke nak saya ulang balik semula? Saya ulang balik semula Right click, add analysis gadget, means. Ini adalah contoh jika anda nak membuat perbandingan mean. Anda nak buat perbandingan mean. Mula-mula anda tengok mean secara holistik. Lepas tu anda tengok mean secara group. So mean of, anda boleh pergi kepada age tadi. Q berapa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Q2. Q2H. Kemudian cross tabulate by. Okay, pandai. Thank you very much. So, Q3 adalah gender lah. Allahumma salli ala Muhammad. Q3. Alright. Kemudian anda boleh tekan OK. So, bila anda tekan OK, sebenarnya apa yang dia buat kat sini adalah dipanggil sebagai Indi apa? Independent Sample T. Independent Sample T test. So, Independent Sample T test ni is actually measuring the differences of the mean in terms of the age lah. So, what is the null hypothesis? Male and female have a similar mean of age. Maknanya umur lelaki dengan umur perempuan adalah lebih kurang sama. So kalau kita nullkan dia begitu, kalau alternatif dia mean lelaki dengan perempuan adalah tidak sama. Yang ini awak tak belajar. Cuma awak belajar konsep one way
one sample t-test lah. So yang ini adalah two independent sample t-test. So kalau anda nak tengok dia, anda boleh tengok kepada pool equal variance ataupun non equal variance. Yang bawah ni adalah ANOVA. Anda boleh tutup ANOVA ni sebab ANOVA tak pakai pun. Kita akan pakai independent sample t-test lah. So kat sini anda akan tengok dia punya CI dan anda akan tengok dia punya P. Ni P PR ni adalah probability. Nilai P against the alpha. So kalau kita tengok nilai dia 0.156, 0.1586. Lebih besar daripada alpha ataupun kurang daripada alpha? Lebih besar daripada alpha. Reject ataupun fail to reject null hypothesis? Yes. Less than reject, more than fail to reject. So bila kita kata more than fail to reject, means what? The female and male are actually distributed equally in terms of their age. Walaupun kita tengok female adalah much more younger, 25 years old, and then male adalah around 28 years old, kita tak boleh kata, oh lelaki lebih tua. So maknanya ramai di kalangan orang tua dan sebagainya sebenarnya tak relevan. Lelaki dengan perempuan umurnya adalah lebih kurang sama. Faham Okey. Kemudian anda boleh right click lagi. Anda boleh pergi yang bawah. Namanya chart. Dekat bawah ni ada banyak chart anda boleh ambil. Contohnya ada scatter plot, Pareto chart, epic curve chart. So chart epic curve ni contohnya anda boleh tengok lah main variable. Anda boleh pergi kepada onset. Kemudian anda boleh try tekan lah. Okey. So anda boleh nampak lah epic curve chart ni. Dia based on the first onset. So yang penting seperti mana saya explain last week, dalam epidemiological chart ni, epic curve chart ni, biasanya kita nak tengok apa? Index case. Kita nak tengok index case. Index case kita bila, lepas tu onset kita bila. So yang ini adalah more on statistic lah. Anda kena tambah baik lah dengan meletakkan tarikh masa. Seperti mana saya beritahu, kolera ni dia berlaku secara hari, secara jam, sorry. So anda mungkin boleh gunakan jam lah, hours. Oh dia tak cantik So awak boleh try buat day dulu. One graph for each value of. Okay, so anda boleh specify pula each value ni adalah berkaitan dengan apa. Okay, yang ini artistik lah. Nanti anda boleh adjust lah accordingly. Alright, jangan lupa untuk save. Alright, saya nak go cepat ni sebab lepas ni kita nak belajar ada statistical package. Alright, kemudian kita ada chart, scatter plot adalah untuk tengok relationship, line chart adalah untuk tengok anda punya taburan lah. Dan lain-lain chart yang ada. Okay, so soalan dia. Macam mana nanti awak punya data ni nak analisis? Adalah pertama, mesti ada elemen descriptive statistic, mesti ada elemen hypothesis testing. Untuk analisis yang data kamu sendiri. Faham? So kalau anda buat chi-square, cukup. Khalas. Kalau anda dah buat descriptive statistic, cukup. Khalas. Kalau anda nak buat independent sample t-test, khalas. Anda nak buat epidemiological curve, khalas. Anda nak tambah lagi selain daripada chi-square, nak buat regression ataupun correlation, boleh juga. Correlation dengan regression ada pada advanced statistic. Cuba pergi pada advanced statistic, anda akan nampak apa yang dipanggil sebagai linear regression. Linear regression ni adalah untuk mengukur X dengan Y lah. Kalau anda ada factor, anda ada outcome. Contoh X adalah the number of the bacteria count in milligram per liter water being sample lah, contoh And then anda boleh tengok juga the outcome is the severity of the diarrhea ke ataupun the amount of dehydration, air yang keluar daripada pesakit. Something like that lah kita boleh tengok. Itu contoh for the sake of example only. So anda boleh klik pada linear regression, anda boleh tengok kat sini outcome dia apa. So kena ingat linear regression anda punya IV dan DV mestilah pandai, mestilah numeric. Okay. Kalau tak numeric, tak boleh pakai linear regression. Anda kena pakai option yang lagi satu, namanya logistic regression. Logistic regression ni tak ada dalam silibus tuan-tuan dan puan-puan. Ianya akan diajar dalam program diploma lanjutan lah. Okay. So kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, logistic regression ni basically adalah mencari perkaitan antara X dengan Y juga. Tapi data kita adalah data kategori. Itu saja. Dia sama macam linear, tapi linear adalah untuk data numerik. Logistik adalah untuk data yang bukan numerik. Faham Tapi awak punya IV boleh numerik, boleh tak numerik, tak ada masalah. Tetapi awak punya DV untuk logistic regression mestilah binary. Binary maknanya mesti kosong dengan satu ataupun kosong dengan satu lah biasanya kita buat untuk binary logistic regression.
Kemudian anda boleh tengok lagi dekat bawah ni, kita ada chart, saya dah cerita tadi. Advanced Statistics saya dah cerita. Okey, bawah ni ada StatCal. StatCal ni kalau anda nak panggil StatCal keluar. Contoh anda anda tekan, maka keluarlah StatCal untuk tengok strata. Okey, ini kita dah bincang sebelum ni. Anda boleh right click lagi. Okey, NatStat Growth Chart ni biasanya kita nak buat kajian survey dekat lapangan. Ini biasanya untuk tolong kawan-kawan anda lah dekat public health nursing sana. Faham? Adalah bahagian-bahagian artistik. Artistik yang bawah ni lah. Contoh add report gadget. Contohnya simple text box. Anda nak tulis. Laporan saya, Mr. Sai. Contoh. Ini saya tahulah ini awak punya. Bukan kawan awak punya. Faham? Okay. Kemudian anda boleh tekan lagi image. Nak letak gambar. Habis. Itu saja. So saya boleh refresh data source saya. Saya boleh save saya punya canvas. Dan selesai. So last kali apa yang anda perlu lakukan, contoh macam saya ni, saya dah siap kan contohnya, saya nak bagi kat encik saya nanti. Saya right click, saya akan tekan send output as Microsoft Excel. Why I'm choosing Microsoft Excel? Because it's easier for me to make an interpretation and also commenting on the data and yet also giving the feedback to my instructor lah. Contoh macam ni kan. Anda dah ada Microsoft Excel yang berkenaan, anda tolong komen lah accordingly. Macam ni anda nak cakap apa? There is no difference. Benda-benda macam ni yang saya nak tahu. Tapi saya tak galakkanlah anda membuat summary seperti saya. Anda kena buatlah hypothesis testing ataupun anda kena buat pernyataan yang lebih benar. Macam ni kan. QL dengan water daripada lake ataupun river, kita tengok dekat sini. Nilai dia adalah 1.3 dan dia punya 95% CI pun macam tak tak signifikan. Dan kalau kita tengok corrected chi-square dia, uncorrected chi-square dia, nilai dia lebih besar daripada P, maka kita kata apa? Type of water are not statistically significant. Okay? Influence. Okay? The illness. Okay? Mana jenis air yang diambil itu bukanlah faktor. Okay? Betul Sebab kita tengok adalah jenis air, lake atau river dengan sakit dan tak sakit. Alright. So teruskan yang lain-lain lah sampai habis. Lagi banyak awak buat, lagi banyak jugalah yang awak kena interpret. Tapi benda tu senang je lah, awak boleh copy paste. Okay, dah siap semua. Maka the next step, anda akan hantar anda punya Excel ni. Kemudian jangan lupa sekali, tuan-tuan dan puan, tolong producekan sebagai PDF. PDF ni adalah untuk memudahkan kita tanda lah. Kalau sempat nak tanda Cik Aizat rasa tak sempat ni. Tak apalah, tak sempat hantar jugalah kan. So kita akan save as 62 muka surat. Seorang 62. Kalau 50 orang dah 3000 muka surat. 300. 6 kali 5 30. 3000 muka surat nak tengok. Mustahil lah kan. So saya akan tengok kebanyakannya daripada awak punya Excel dan awak punya summary So awak boleh ringkaskan macam gini kan. Tak cantik kan. Awak boleh buang bagi dia cantik sikit kan. Ni semua artistik lah. Maknanya nak mencantikkan awak punya submission nanti. Okey, ada apa-apa soalan tak mengenai